Dia kata zuhud, tuan-tuan, seorang ulama dia kata zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara' adalah meninggalkan apa-apa yang ditakuti akan membahayanya di hari akhirat kelak. Itu salah seorang ulama dia kata zuhud ini, tuan-tuan, kita meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau benda itu tidak memberi nilai pada hari akhirat kelak, kalau boleh tinggalkanlah. Tak ada apa pun. Kat Malaysia ni antara orang yang paling stres cikgu. Tuan, nak marah tak boleh, nak jeling tak boleh, betul tak? Sebab apa? Sebab terlalu manja. Siapa yang memanjakan mereka? Mak ayahnya lah, tuan-tuan. Sayang sangat sampai tak boleh ditegur, tak boleh dididik. Jadi nak buat macam mana? Tengok je lah. Tengok je lah, nak marah tak boleh, tu tak boleh. Baik. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ni masalah. Sebab itu juga, tuan-tuan, Imam An-Nawawi sebut ahmaduhu ablagha hamdan wa askahu. Dan aku memuji dengan pujian yang paling tinggi lagi suci dan paling luas lagi berkesinambungan. Maknanya, tuan-tuan, apa? Memang layaklah, berhaklah Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji. Sebab apa? Dia tidak ada kecacatan dan tidak ada kelemahan pada Allah. Jadi layak dipuji. Manusia, tuan-tuan, nampak dia hebat, tetapi sebaliknya, tuan-tuan, kadang-kadang banyak lagi kelemahan yang kita tak tahu. Sebab itu Imam An-Nawawi, tuan-tuan, yang mengarang kitab ini, bukan setakat kitab ini saja, tuan-tuan, kitab dia saja ulama kata, kalau kita kumpul semua kitab dia, kita duduk membaca kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi selama 60 tahun, nascaya tidak memadai, tuan-tuan. Nak kata banyaknya kitab. Ada orang suatu hari datang memuji dia, wahai imamuna, wahai syekhuna, wahai tok guru kami, kamu ni Masya Allah hebat. Dia kata stop, jangan puji aku. Jangan puji aku sangat. Kenapa? Sebab kamu tidak tahu kelemahan aku, dosa aku. Sekiranya Allah membuka aib aku di hadapan kamu, nascaya kamu tidak akan memuji aku. Nak cerita, tuan-tuan, kita hari ini dipandang tinggi, kita dipandang mulia, tuan-tuan, bukan disebabkan kita mulia sangat, bukan disebabkan kita hebat sangat, tetapi, tuan-tuan, kerana Allah masih lagi menutup aib kita. Menutup aib kita. Kalau Allah nak buka, tuan-tuan, sehari, tuan-tuan, meletup habis, viral habis, betul tak? Tapi hari ini Allah masih lagi menutup aib kita. Sebab itu orang pandang kita tinggi, pandang kita hebat. Tapi yang pelik hari ini, tuan-tuan, orang suka membuka aib seseorang. Sedangkan satu hadis, tuan-tuan, Nabi sebut siapa yang membuka aib seseorang, maka Allah akan membuka aibnya balik. Jadi standby lah siapa yang suka membuka aib orang. Hari ni, tuan-tuan, jenis-jenis mengumpat orang seronok, tuan-tuan. Ni like tu berapa ribu orang, tuan tak? Tetapi bila kuliah, tuan-tuan, 2 orang saja dah. Oh, ni masalah hari ni. Baik. Kita pergi lagi, tuan-tuan. Dia kata, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, yang maha baik dan mulia, yang maha pengasih dan penyayang, dan saya bersaksi bahawa penghulu kita Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tuan-tuan, antaranya adalah dia bersaksi, itu mengucap 2 kalimah syahadah. Tiada Allah yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad itulah sebagai hamba dan rasulnya. Sebab apa sebut hamba, tuan-tuan? Bila sebut hamba, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diutuskan oleh Allah kepada kita semua. Bila sebut manusia, tuan-tuan, bukan para malaikat, bukan dewa dan sebagainya, seperti mana bangsa-bangsa lain, agama lain mendewakan, mentuhankan Nabi mereka. Tidak. Tapi Nabi Muhammad ini adalah bashar, ana bashar mithlukum. Iaitu aku juga manusia seperti mana kamu. Maknanya aku sakit, aku lapar, aku marah, aku sedih. Nabi manusia. Tetapi kelebihan Nabi, khasais, dia panggil khasais, keistimewaan Nabi ialah dia adalah Rasul dan Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya dia kata, kesayangan dan kekasihnya, iaitu kekasih Allah, penunjuk jalan yang lurus dan penyeru kepada agama yang hanif. Semoga selawat dan salamnya sentiasa tercurah kepadanya dan kepada seluruh para nabi, kepada keluarganya dan semua orang-orang yang soleh. Ini, tuan-tuan, dipanggil selawat kepada Nabi SAW. Nabi sebut orang yang paling bakhil,
di kalangan kamu ialah orang yang apabila dia mendengar nama aku disebut, dia tidak selawat kepada aku. Ni Nabi cop dia sebagai orang yang paling bakhil. Sebab itu orang ni tuan-tuan tidak layak mendapat syafaat Nabi. Orang yang dah layak dapat syafaat Nabi, tuan-tuan, dia selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan-tuan, Imam An-Nawawi datangkan ni. Ini mukadimah baru tuan-tuan. Kita tak masuk lagi episod yang pertama, tidak lagi. Ini sebagai dipanggil ini mukadimah tuan-tuan, pendahuluan, pendahuluan. Baik. Imam An-Nawawi datangkan, dia kata amma ba'. Ada pun selepas itu, apa dia datangkan ayat Quran? Faqad qala Allah Ta'ala, sesungguhnya telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Apa maksudnya tuan-tuan? Yang bermaksud Allah kata, Allah berfirman, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Aku tidak menginginkan rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makanan. Jadi tuan-tuan, ayat ini jelaslah kepada kita berkaitan dengan matlamat dan tujuan manusia itu diciptakan. Tuan-tuan, kita buat satu program. Dalam kertas program kita mesti dipanggil ada namanya objektif ataupun matlamat, tujuan kita buat program tersebut. Mesti ada. Tujuannya apa? Tak? Jadi tuan-tuan, bayangkan manusia dicipta dan alam ini sudah sedia untuk manusia. Tiba-tiba kita kata manusia ini diciptakan tidak ada tujuan, untuk bersukaria sahaja. Tak. Di sana ada matlamat utama yang lebih penting. Itu matlamat penciptaan manusia itu. Bagaimana kita nak tahu tuan-tuan? Kita tahu mestilah daripada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebut sendiri tuan-tuan matlamat penciptaan manusia. Apa dia tuan-tuan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sebut, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku. Tuan-tuan, kat sini ada beberapa perkara yang boleh kita ambil kesimpulan. Antaranya Allah sebut khalaqtu, khalaq tuan-tuan, cipta. Cipta, khalaq tuan-tuan, cipta kat sini adalah cipta yang mana asalnya tidak ada lalu diadakan. Itu dia bagi khalaq. Mencipta. Kita mencipta juga kereta, mencipta robot, tetapi benda itu sudah sedia ada. Barang-barang dah ada dah. Tapi khalaq ni maknanya benda yang asalnya tidak ada, tiba-tiba ada. Itu Allah menciptakan. Jadi Allah mencipta yang pertama al-jin. Allah sebut jin dulu tuan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kalau kita tanya kenapa Allah dahulukan perkataan jin daripada manusia? Kenapa Allah sebut jin dulu baru manusia? Jawabnya tuan-tuan, kerana Allah cipta jin dulu baru manusia. Maknanya sebelum adanya manusia, Allah dah cipta jin tadi. Allah dah cipta jin. Untuk apa tuan-tuan? Iaitu untuk liya'budun illa liya'budun. Untuk mereka menyembah. Tuan-tuan, kalau kita terjemah kat sini, dia kata apa dia? Itu untuk menyembah aku. Siapa yang pernah mengikuti kuliah Tok Guru Ni Aziz tuan-tuan, dia kata saya lebih suka menterjemahkan liya'budun ini kepada makna yang lain, bukan menyembah. Bila sebut illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Bila sebut menyembah, maknanya kita hanya terbatas menyembah saja. Time solat saja kita ibadat kepada Allah, betul tak? Time solat saja kita ingat Allah. Keluar daripada masjid tuan-tuan, kita balun haram halal ikut dan kita. Saya dah 3 kali tuan-tuan, slipper saya dikebas orang. Aduh, tak tahu kenapa tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan, mula-mula yang hilang tuan-tuan, saya ingat lagi kisah saya hilang slipper. Masjid tu besar. Parking kereta ustaz pula jauh tuan-tuan. Kebetulan memang tak ada parking, saya parking jauh. Lepas ceramah selesai solat isyak semua tuan-tuan, balik dah. Tengok slipper tuan-tuan langsung tak ada. Bayang pun tak nampak tuan-tuan. Puas saya cari sampai jemaah pun tak ada dah. Rupanya tuan-tuan slipper saya dah diambil orang. Jadi terpaksalah tuan-tuan saya berjalan kaki ayam. Masa berjalan kaki ayam jumpa seorang jemaah.
Dia kata, Allah, ustaz ni warak sungguh ustaz. Ni kali pertama saya nampak ustaz warak macam ustaz ni. Saya kata, warak kat mana tu? Dia kata warak tu. Lepas tu dia kata zuhud. Dia kata zuhud sungguh ustaz ni. Inilah kali pertama saya nampak ustaz yang paling zuhud. Saya kata zuhud kat mana tu? Ustaz tak pakai selipar ustaz. Orang lain pakai selipar. Saya kata bukan tak pakai. Selipar saya dah tak ada, ghaib, dah hilang. Oh, minta maaf ustaz. Saya ingat ustaz yang zuhud. Rupanya selipar saya dikebas orang. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Tok Guru tuan-tuan, dia lebih suka menterjemah liya'budun itu kepada makna yang lain. Kalau kat sini diterjemah kecuali menyembah aku. Makna bila sebut menyembah, maknanya manusia ini dan jin ini dicipta tidak ada lain kecuali untuk menyembah Allah. Bila sebut menyembah, maknanya time sembah saja, sembahyang saja, kita ingat Allah, kita takut Allah. Tapi bila keluar saja daripada masjid, keluar saya pada tempat sembah tadi, kita dah tak ingat Allah. Halal haram kita tak kisah dah. Jadi tuan-tuan, dia tak diterjemah kat sini, dia kata sembah kat sini ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita faham tuan-tuan. Terjemah yang kita nak lebih faham lagi ialah Allah kata, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka memperhambakan diri kepada aku. Bila sebut hamba tuan-tuan, di situ ada kepatuhan. Di situ ada kepatuhan. Di situ ada perasaan takut. Di situ ada perasaan pengharapan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila sebut mengabdi diri kepada Allah, maknanya merangkumi beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Contohnya takut kepada Allah. Tuan-tuan, takut ni tuan-tuan berada di mana-mana kita rasa takut kepada Allah. Itu adalah iman yang paling tinggi. Tuan-tuan, nak buat ya Allah, takutnya Allah. Nak buat tu ya Allah, kelak Allah. Tuan-tuan, maknanya kita takut Allah. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, takut itu dia ada terselindung dipanggil hub, cinta kepada Allah. Cinta maknanya tuan-tuan, kita suka, kita nak bertemu dengan Allah. Seperti mana tuan-tuan dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang suka ingin bertemu dengan Allah, Allah juga ingin bertemu dengan dia. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Jadi nak kata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kepatuhan. Bila sebut patuh tuan-tuan, maknanya apa saja yang datang daripada Allah tuan-tuan, kita tidak ada satu benda dipanggil keingkaran. Keingkaran maknanya apa ni, macam tak sesuai je. Ada. Jadi tidak ada. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila diterjemahkan ta'abbudiyah ataupun memperhambakan diri kepada Allah, itu untuk guru kata lebih tepat berbanding kita menterjemah sembah. Sembah maknanya hanya sembah saja kita ingat. Jadi bila kahwin kita tak ingat Allah dah. Bila kahwin kita dah lupa Allah. Bila kita jual beli kita dah tak ingat Allah dah. Itu yang ada halal haram kita masuk campur saja. Itu yang ada penipuan dalam perniagaan dan sebagainya. Sebab itu bila kita sebut ta'abbudiyah, semua tingkah laku tindakan kita mesti kita patuh kepada aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna tuan-tuan, ayat ini ialah manusia itu tuan-tuan diciptakan bukan dibiarkan macam tu saja. Bukan diciptakan manusia tanpa matlamat dan tanpa tujuan. Tetapi tujuannya ada tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Itu lita'abbudiyah, untuk memperhambakan diri kepadanya. Bila sebut hamba tuan-tuan, ini merangkumi semua sekali. Sebab itu tuan-tuan, dulu ada satu cerita, kisah ulama berdebat dengan orang etis. Orang etis tuan-tuan, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi golongan ini dia kata, manusia ini dicipta tidak ada apa-apa tujuan, dibagi seronoknya tu. Ulama kata, mana mungkin manusia ini dicipta tidak ada tujuan, mesti ada tujuan. Dia kata tak ada tuan-tuan. Baik, ulama ni tanya pula, aku nak tanya engkau lah, selipar Jepun tu kau kenal tak? Selipar Jepun, selipar Jepun tuan-tuan, selipar yang paling murah. Tak? Kalau kita pergi Masjidil Haram tuan-tuan, kita pakai selipar Jepun lebih selamat. Sebab apa? Bila hilang boleh ganti baru pula. Tapi kalau kita bawa selipar yang 200-300 tuan-tuan, memang menyesal lah. Tawaf pun tak apa khusyuk tuan-tuan. Ingat selipar tu tak? Lah hilang sungguh tuan-tuan tak? Jadi ulama ni tanya, kamu tahu tak selipar Jepun tahu? Yang paling murah, yang paling tu. Selipar ni hina tuan-tuan. Hina tak hinanya orang letak di bawah kaki. Kita tak pernah jumpa lagi orang letak selipar atas kepala tuan-tuan. Betul tak? Ada? Tak ada.
Nak kata hinanya selipar Jepun tuan-tuan. Jadi ulama ni tanya, okey, selipar Jepun ni agak-agak dibuat ada tujuan tak? Dia kata mestilah ada tujuan. Tujuan apa dia? Ulama nak tanya. Tujuannya untuk menjaga kaki daripada luka, kena duri dan benda-benda yang tajam. Jadi ulama ni kata okey, baik. Jadi bermakna selipar Jepun yang hina ini, yang dipijak kaki, yang kena tahi ayam semua ini, itu pun dia ada tujuan diciptakan. Mana mungkin manusia yang hebat ini, yang diberi macam-macam kenikmatan di dunia ini, tidak ada tujuan penciptaannya. Maknanya manusia ini lebih teruk daripada selipar Jepun lagi lah. Tuan-tuan. Baru dia pun, oh sudah. Jadi nak cerita bahawa manusia ini tujuannya ialah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Hamka kata manusia ini kalau hidupnya tidak ada tujuan, tidak ada matlamat, umpama apa tuan-tuan? Umpama beruk di dalam hutan. Tuan-tuan, beruk dibuka mata tuan-tuan, nak makan apa, makan kat mana nak cari rezeki, itu saja. Asyik besok malam tidur balik buka mata, nak makan mana lagi, apa yang perlu dimakan. Manusia kalau tak ada matlamat, itulah tuan-tuan, tidur makan tidur. Jadi Hamka kata, dia kata manusia ini kalau dia hidup dia tidak bermatlamat, tujuan tadi menjadi hamba Allah, maka dia umpama beruk dalam hutan. Hanya nak makan, tidur makan, itu saja. Jadi tidak tuan-tuan. Sebab itu orang beriman dia yakin dan percaya dengan tujuan penciptaan ini. Allah sendiri sebut wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun, iaitu maknanya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba aku. Dan Allah sendiri tuan-tuan mengangkat makhluk manusia ini lebih mulia daripada segala-galanya. Lebih mulia daripada para malaikat, lebih mulia daripada jin, iblis dan sebagainya. Mana bukti ustaz? Buktinya dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Jadi Allah sebut dalam surah ini ketika Nabi Adam diciptakan tuan-tuan, Allah perintahkan seluruh warga surga ketika itu, malaikat dan jin tuan-tuan, agar sujud kepada Nabi Adam. Iblis semua sujud kecuali satu ekor iblis saja yang tak nak sujud kepada Nabi Adam. Ulama kata apa tuan-tuan dalam ayat ini? Nak cerita bahawa manusia ini tuan-tuan mulia, lebih mulia daripada para malaikat dan lebih mulia daripada jin, iblis dan sebagainya. Tapi kalau kita baca surah lain tuan-tuan, kadang-kadang manusia itu lebih teruk, lebih hina daripada binatang. Siapa yang sebut? Allah juga yang sebut. Pencipta kita juga yang sebut. Siapa dia? Allah. Iaitu yang menciptakan kita. Allah sebut apa? Bal adal. Allah sebut huwa kal an'am. Mereka ini, manusia ini seperti mana haiwan. Al-kal an'am bal adal, Allah sebut. Bahkan mereka lebih teruk daripada haiwan lagi. Tuan-tuan, Allah kata manusia ini bila dimula-mula sungguh, tapi bila diteruk ni lebih teruk daripada haiwan, daripada haiwan lagi, lebih teruk daripada binatang. Baik. Hari ini tuan-tuan, kita jarang jumpa ayam tuan-tuan dia sumbat anaknya dalam mangkuk tandas, tak? Dibunuh anaknya sendiri, tak ada. Hari ini manusia tuan-tuan, Allah, anaknya sendiri diletaknya dalam mangkuk tandas, dibuangnya dalam tong sampah, biar anjing makan dan sebagainya. Malah ayam tuan-tuan, anak kecil tuan-tuan dijaga elok tuan-tuan. Elok tak elok tuan-tuan, saya masa kecil fobia dengan ayam ada anak tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kita jalan tepi dia selisih ya tuan-tuan. Dia serang kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia bawa anak dia berjalan tu. Dia ingat kita nak kacau anak dia tuan-tuan. Rupanya bukan. Dia terus serang kita tuan-tuan. Masa kecil tuan-tuan fobia dengan ayam ni. Nak cerita jaganya anak dia. Tetapi manusia tidak. Malah ada yang lebih teruk pada, Allah sebut lebih teruk daripada haiwan, iaitu membunuh anak dan buat macam-macam ke anak dia. Jadi nak cerita bahawa manusia ini lebih baik dan lebih hebat daripada iblis lagi tuan-tuan. Lebih baik daripada jin lagi. Tapi peliknya tuan-tuan, ulama kata manusia ini dalam ayat
ayat surah Al-Baqarah tadi, manusia ni lebih hebat, tak hebat lebih pada jin tuan-tuan. Nak cerita jin takut dengan manusia. Mana buktinya? Bukti tadi Allah suruh iblis sujud pada kita. Sebab itu tuan-tuan, jin ni dia duduk di hutan-hutan, tetapi bila datangnya manusia berhijrah ke hutan, buat rumah, dia akan lari cari hutan lain. Nak kata hebatnya manusia. Tapi kenapa kita pula takut dengan jin? Tak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita lemah iman. Sebab itu tuan-tuan, orang pergi cari bomoh tuan-tuan. Bomoh ni, dia buat apa tuan-tuan? Bomoh ni, dia buat kita rasa takut. Sebab itu nak jumpa bomoh biasa tuan-tuan malam saja, betul tak? Dan rumahnya dalam hutan. Rumahnya tak ada lampu terang macam ni tuan-tuan, dia pakai pelita saja. Gelap, letak tengkorak sana, tengkorak sini, betul tak? Dia dah mula nak pergi tuan-tuan, kita rasa takut dah tuan-tuan. Kita rasa takut dah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita takut tu, jin akan menguasai kita. Iblis akan menguasai kita. Sebab itu sepatutnya jin yang takut kita. Seperti mana Umar tuan-tuan. Umar tuan-tuan, jin selisih dengan dia pun tak nak. Sebab apa? Dia takutnya dengan Umar tadi. Baik. Seterusnya dalam ayat ini juga tuan-tuan, wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Allah nak bagi tahu bahawa aku tidak menginginkan rizki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makanan. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya Allah tidak berhajat kepada kita. Malah kita yang berhajat kepada Allah. Sebab itu dalam satu hadis lain, Nabi sebut sekiranya seluruh manusia daripada keturunan Nabi Adam sampai akhir zaman ni tuan-tuan, dan seluruh jin-jin ni tuan-tuan sujud kepada Allah, nescaya itu tidak memberi power lebih kepada Allah. Sama saja. Dan sekiranya manusia dan jin kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, itu pun tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Nak cerita apa tuan-tuan? Maknanya Allah tak perlukan kita, tetapi kita yang memerlukan Allah. Jadi bagaimana kita nak dipanggil apa? Nak dekat dengan Allah, itu dengan caranya kita taat dan patuh pada apa yang diperintahkan. Dan seterusnya tuan-tuan, Imam An-Nawawi sebut, wa hadha tasrihu bi annahum khuluqu lil ibadah fa haqqa alaihim i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an khuzuzid dunya bizahadah fa innaha darun nafat la mahallu ikhlat. Dia kata tuan-tuan, ini adalah peringatan bahawa mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Sudah semestinya mereka mengambil berat tujuan mereka diciptakan dan berpaling dari isi dunia dengan bersikap zuhud terhadapnya. Dunia adalah kampung yang fana, bukan tempat yang abadi. Ia adalah jambatan untuk melintas, bukan tempat persinggahan yang sejati. Ia adalah jalan penghubung, bukan tempat tinggal yang hakiki. Oleh itu, orang-orang yang sedar dari kalangan para penghuninya adalah para hamba yang tekun beribadah, dan orang-orang yang paling berakal di dalamnya adalah para zahid yang mengutamakan akhirat ke atas dunia dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Setelah Imam An-Nawawi datangkan ayat tadi, itu wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun, Imam An-Nawawi kata wa hadza tasrih. Jelaslah ayat ini memberi peringatan yang keras kepada kita. Ingat bahawa mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maknanya bukan untuk disia-siakan umur kita. Sebab itu tuan-tuan, dikata lagi, sudah semestinya mereka mengambil berat tujuan mereka diciptakan. Jadi oleh itu dia kata kita kena perlu ambil berat. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Tiba-tiba baru nak seronok hidup tuan-tuan, kita pula dimatikan tuan-tuan. Mesti ada sebab. Baik. Seterusnya dia kata, dan berpaling dari isi dunia dengan bersikap zuhud terhadapnya. Apa maksudnya tuan-tuan? Imam An-Nawawi nak memberi satu isyarat. Kita ni jangan terlampau lalai dengan dunia ini. Jadi kalau boleh kamu hendaklah berpaling daripada dunia ini. Kenapa tuan-tuan? Dia kata dunia ini ialah darul fana. Dunia ini tempat tinggal yang binasa, bukan tempat tinggal yang abadi. Jadi kita tahu dah tuan-tuan, binasa dunia ini kita tak kekal. Jadi apa kita nak rebut-rebut? Seolah-olah Imam An-Nawawi sebut macam tu. Sebab itu tuan-tuan, dikata hendaklah kita bersikap zuhud terhadap dunia ini.
Apa maksud zuhud tuan-tuan? Kadang-kadang orang salah memahami zuhud ini. Sehingga tuan-tuan dia buat apa? Zuhud itu pakai baju koyak, tampal sana, tampal sini, tu tak? Pakai slipper pula, slipper yang koyak, jahit sana, jahit sini, tu tak? Adakah itu zuhud? Tuan-tuan, kita tengok pandangan ulama terhadap makna zuhud. Dia kata zuhud, tuan-tuan, seorang ulama dia kata zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun wara' adalah meninggalkan apa-apa yang ditakuti akan membahayanya di hari akhirat kelak. Itu salah seorang ulama, dia kata zuhud ini tuan-tuan, kita meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau benda itu tidak memberi nilai pada hari akhirat kelak, kalau boleh tinggalkanlah, tak ada apa pun. Ataupun tuan-tuan, seorang ulama bernama Sufyan As-Sawri, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata zuhud terhadap dunia ialah pendek angan-angan, dan bukanlah yang dimaksudkan zuhud itu dengan memakan makanan yang keras dan memakai pakaian yang keras-keras. Apa maksud tuan-tuan? Zuhud mengikut Imam Sufyan As-Sawri, dia kata zuhud itu ialah pendek angan-angan. Apa maksud pendek angan-angan? Tuan-tuan, pendek angan ini lawannya panjang angan-angan. Apa maksud panjang angan-angan? Panjang angan ini ialah kita merasa kita hidup kekal selamanya di dunia ini. Sebab itu dalam satu kitab, namanya kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, dia kata apa tuan-tuan, dalam satu tajuk kecil dia kata khatarul amal. Maknanya bahayanya panjang angan-angan. Tulul amal, dia kata khatarul tulul amal. Maknanya bahayanya panjang angan-angan. Kenapa bahaya tuan-tuan? Yang disebutkan panjang angan kat sini tuan-tuan, dia menganggap bahawa dia masih lama lagi hidup. Dia anggap tuan-tuan nyawa itu boleh dikawal oleh tangannya sendiri. Dia nak mati bila boleh, seolah-olah macam tu. Sedangkan tuan-tuan, depan mata kita hari ini tuan-tuan, saya selalu sebut kematian itu tidak pernah bersyarat. Syarat nak mati mesti sakit dulu, tak tuan-tuan? Kalau syarat nak mati sakit dulu tuan-tuan, nascaya tidak ada pesakit kat hospital hari ini, tak? Tapi hari ini tuan-tuan, ramai penyakit, ramai pesakit tapi tak mati-mati. Itu tu yang saya pernah cerita tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, saya pergi kenduri dengan ayah mertua saya. Kan? Ayah mertua saya. Jadi tuan-tuan, dia sembang kawan ni, tiba-tiba seorang kawan lagi datang tegur dia. Tegur dia bagi salam. Batuk. Dan dia kering. Lalu ayah mertua pak cik ni tuan-tuan ditanya, engkau ni tak mati lagi ke? Tuan-tuan kata, Allah dahsyat, gurau kasar ni. Jadi tuan-tuan, selesai dia sembang, saya tanya, kenapa pak cik cakap macam tu? Kenapa tanya sahabat sampai engkau masih hidup lagi ke, tak mati lagi ke? Tak ada ustaz, kami ni kawan sejak kecil lagi. Kami ni kawan sejak kecil lagi. Dia ni sakit sejak kecil lagi. Sakit macam-macam penyakit. Mak ayah dia bankrupt kerana penyakit dia ni. Kami ingat dia dah tak hidup dah. Rupanya ada lagi. Masih pegang ubat, masih minum ubat lagi tuan-tuan. Sampai ketua dah tuan-tuan. Nak cerita bahawa syarat nak mati itu bukan sakit dulu, tidak. Tetapi syarat nak mati dia tidak ada syarat. Dan tuan-tuan, syarat nak mati itu mestilah tua dulu. Tak tuan-tuan. Berapa ramai orang muda hari ini tuan-tuan lebih awal pergi daripada orang tua. Betul tak? Ada satu tempat tuan-tuan. Ada satu tempat saya pergi ceramah. Tempat ni tuan-tuan biasanya orang pencen, orang tua-tua. Jadi dia kata, ustaz tu hari Jumaat tuan-tuan, dia bagi tazkirah hari Jumaat. Bagi tazkirah hari Jumaat. Dalam tazkirah sebelum hari Jumaat tuan-tuan, tazkirah, ustaz tu buat lawak biawak tuan-tuan. Maknanya lawak lah tuan, lawak kasar. Ustaz dia kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan kena perbanyakkan lagi amal ibadat tuan-tuan. Kena pertingkatkan lagi iman tuan-tuan. Kerana tuan-tuan tak lama lagi nak bertemu dengan Allah. Saya lambat lagi. Allah tuan-tuan, dia bergurau kasar tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan lebih muda daripada saya. Lebih kurang tuan-tuan umur 30-an ustaz tu. Orang yang depan dia tuan-tuan orang tua sungguh lah. Orang pencet. Jadi dia bergurau macam tu tuan-tuan. Dia bergurau. Dia kata tuan-tuan kena perbanyakkan lagi amalan iman tuan-tuan. Kenapa? Sebab tuan-tuan dah tak lama lagi. Saya lambat lagi. Esok pagi hari Sabtu tuan-tuan, dapat berita dia meninggal tuan-tuan kat rumah dia. Allahu Akbar. Dia meninggal sebab dia jatuh tangga macam mana dia meninggal. Jadi saya pergi surau tadi lah. Surau tadi saya kata, Tuan Haji, Allah kita ni Allah, ajal ni ya Allah. Baru tadi kita mesej kawan-kawan tadi elok je, tiba-tiba dapat berita meninggal. Dia kata, ustaz,
Saya tunjuklah ni gambar ni. Ustaz ni lah yang ceramah dekat masjid kita orang semalam hari Jumaat. Dia ada sebut masa tu, dia kata tuan-tuan ni kena perbanyakkan lagi amalan tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak lama lagi nak pergi dah. Saya lambat lagi. Lah dia pergi awal tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan? Muda tua dia tidak ada syarat. Muda tua dia tak pernah syarat. Dan tuan-tuan, orang yang panjang angan-angan ini, dia anggap tuan-tuan nyawa itu di tangan dia. Orang kata dia ni gemuk sebab itu meninggal, tak jaga kesihatan. Tiba-tiba besok pula orang kurus pula meninggal tuan-tuan. Nak cakap apa? Tuan, dia tidak ada syarat. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Imam An-Nawawi bagi satu isyarat kenapa kita perlu zuhud dengan dunia tuan-tuan. Jadi zuhud itu kita faham bahawa bukan orang yang zuhud pakai baju kotor, pakai baju koyak sana koyak, tidak tuan-tuan, ataupun baju kasar-kasar. Malah tuan-tuan, yang dikatakan zuhud itulah pendek angan-angan. Malah tuan-tuan, ada orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya, wahai Imam Ahmad, adakah orang kaya itu boleh menjadi zuhud terhadap dunia? Dia tanya. Yang kita tahu zuhud itu orang tinggalkan harta dunia, tak tuan-tuan? Jadi Imam Ahmad pernah ditanya seorang, kata, wahai Imam Ahmad, saya nak tanya, adakah orang kaya juga boleh jadi zuhud? Imam Ahmad kata, ya, boleh jadi zuhud. Dengan syarat tuan-tuan, apa dia? Iaitu ketika dia banyak harta, dia tidak menjadikannya bangga. Dan ketika dia harta luput daripadanya, dia tidak bersedih. Itu maknanya zuhud. Maknanya zuhud. Dan saya teringat satu kata Arab tuan-tuan, dia kata laisa muskilah. Dia kata tidak menjadi masalah apabila kapal berada di lautan, di atas di lautan, tetapi akan menjadi masalah apabila laut itu berada di dalam kapal. Ini perkataan bahasa Arab dia kata tidak menjadi masalah apabila kapal itu berada di lautan, tetapi yang menjadi masalah kepada kapal tadi apabila laut itu berada dalam kapal. Maknanya nak karam lah tu. Dan tidak menjadi masalah apabila manusia ini hidup di atas muka bumi ini. Tidak menjadi masalah apabila manusia ini hidup di dunia ini, tetapi menjadi masalah apabila dunia itu hidup di dalam dirinya. Bila hidup dalam diri tuan-tuan, ni harta inilah yang mengawal dia. Tapi orang kata zuhud, harta itu diletak di genggaman dia, dia boleh buat apa saja. Jangan sampai bawa dia dalam hati. Itu maksudnya zuhud. Baik. Tuan-tuan, malah ada satu hadis. Daripada hadis tuan-tuan, hadis ini tuan-tuan, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaznya, dia kata qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin. Sahabat dia kata tuan-tuan, suatu hari dia bertemu dengan Nabi tuan-tuan dalam keadaan dia memakai baju yang kurang enak, yang kurang bagus. Maknanya dia pakai baju macam orang miskin. Faqala, Nabi tanya tuan-tuan, faqala alaka mal? Nabi kata, kamu ni ada harta tak? Kamu ni ada harta tak ni? Kamu pakai baju macam ni? Lalu kata, qala na'am. Ya Rasulullah, aku ada harta. Nabi tanya dia lagi tuan-tuan, qala min ayyil mal? Kalau kamu kata harta, kamu ada harta apa? Apa yang ada yang kamu ada? Tuan-tuan, apa dia jawab sahabat ni? Qala qad atani Allahu minal ibil wal ghani wal ghanam wal khayl wal raqi. Oh, dia kata, ya Rasulullah, aku ni harta aku banyak. Aku ada kambing, aku ada unta, aku ada kuda, aku ada hamba tuan-tuan. Maknanya kaya tuan-tuan. Ladang unta ada, ladang kambing ada, kuda ada tuan-tuan, malah pekerjanya ada tuan-tuan. Maknanya orang kaya. Apa Nabi sebut tuan-tuan? Qala fa idza atakallah malan falyura atharun ni'mah falyura atharul ni'matullah alaika wa karamati. Apa Nabi sebut? Oh, kalau kamu ada harta, Nabi kata, kalau kamu ada harta, oleh itu kamu hendaklah memperlihatkan nikmat ini, kesan nikmat ini, kesan nikmat yang Allah berikan kepada kamu ini kepada orang lain. Apa maksudnya tuan-tuan? Ulama kata hadis ini menunjukkan kepada kita, kalau kita kaya tuan-tuan, pakai pakaian yang sesuai dengan pangkat dan kekayaan kita. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis ini Nabi suruh kata, pergi tukar-tukar. Mu ni ya Allah kaya tapi mu pakai macam orang miskin. Apa masalah kamu? Masalah kita tuan-tuan. Jadi Nabi kata, tunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Tuan-tuan, seorang imam dia kata apa?
Ibnu Hajar kata hadis ini menunjukkan kepada kita orang kaya mesti pakai dengan kedudukan sesuai dengan dia. Supaya apa? Supaya orang miskin kenal dia. Nanti orang datang nak minta sedekah senang, tak tertukar tuan-tuan. Betul tak? Ni orang kaya ke miskin? Miskin kaya, pakai baju koyak. Rupanya kaya, tuan tak? Jadi tuan-tuan, saya berhenti dulu. SOP baru, kita kena berhenti pada tempat, pada waktu dia. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada bulan hadapan. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.